Hai pelajar semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zaimah akan mengajar Sains Tingkatan 3. Kita akan mempelajari tema 1 iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bidang pembelajaran yang akan dipelajari hari ini ialah bab 2 iaitu respirasi. Standard kandungan pula adalah 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi dan standard pembelajaran kita hari ini adalah 2.4.1 mewajarkan bagaimana sistem respirasi beradaptasi dalam situasi yang berbeza. Objektif pembelajaran hari ini diharap di akhir pembelajaran pelajar dapat memahami sistem respirasi beradaptasi dalam 3 sistem respirasi dan 3 keadaan berbeza. Baiklah pelajar, mari kita kaji dengan lebih mendalam tentang sistem respirasi beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Struktur respirasi kebanyakan organisma termasuklah manusia mempunyai 3 ciri untuk memastikan pertukaran gas yang cekap dengan persekitaran. 3 ciri tersebut adalah seperti yang berikut. Ciri yang pertama, permukaan struktur respirasi yang lembab, bermaksud permukaan alveolus yang sentiasa lembab memudahkan resapan gas berlaku. Ciri yang kedua, struktur respirasi yang nipis seperti dinding alveolus dan kapilari darah setebal 1 sel atau kita boleh katakan juga dinding yang sangat nipis. Ciri yang ketiga, luas permukaan struktur respirasi yang besar seperti luas permukaan berjuta-juta alveolus, bermaksud terdapat banyak bilangan alveolus. Ketiga-tiga ciri ini sangat penting untuk proses pertukaran gas yang cekap dalam sistem respirasi. Seterusnya, organisma yang berlainan mempunyai sistem respirasi yang berbeza dan beradaptasi untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas dalam persekitaran yang berbeza. Struktur respirasi yang beradaptasi dalam persekitaran berbeza termasuklah kulit luar lembab, insang dan trakea. Mari kita kaji 3 struktur respirasi ini satu persatu. Okey, struktur respirasi yang pertama iaitu kulit luar lembab. Amfibia seperti katak merupakan organisma yang boleh hidup di darat dan air. Adakah pelajar tahu apakah struktur respirasi katak yang dapat beradaptasi untuk pertukaran gas semasa berada di darat? Ini adalah rajah struktur respirasi katak. Struktur respirasi katak dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas semasa berada di darat. Selain peparu, katak lazimnya menggunakan kulit luar lembab untuk pertukaran gas. Katak mempunyai kulit yang sangat nipis dan sangat telap kepada gas. Kulit katak juga sentiasa lembab kerana diselaputi oleh lapisan mukus yang memudahkan respirasi gas, respirasi melarut dan meresap. Di bawah lapisan kulit pula terdapat jaringan kapilari darah yang padat. Keadaan ini
dapat meningkatkan kadar resapan gas antara kulit dengan kapilari darah. Seterusnya, struktur respirasi yang kedua iaitu insang. Selalunya, insang digunakan oleh organisma yang hidup dalam air. Contoh, ikan. Sebagaimana kita semua tahu, ikan adalah organisma yang hidup dalam air. Oleh yang demikian, struktur respirasi ikan iaitu insang dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam air. Di sini kita dapat lihat keratan rentas insang. Insang terdiri daripada dua baris filamen yang halus dan mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamela. Dalam rajah ini, pelajar boleh lihat struktur filamen dan struktur lamela. Kita dapat lihat di sini bilangan filamen dan lamela yang banyak menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas. Oleh sebab ikan hidup dalam air, insang dikelilingi oleh air dan hal ini memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Keadaan ini membolehkan proses respirasi ikan berlaku dengan lebih cepat. Baiklah pelajar. Seterusnya, ini adalah ikan belacak. Ikan belacak dikelaskan sebagai ikan amfibia kerana organisma ini bernafas melalui insang dan menggunakan kulit luar lembap seperti amfibia. Okey, seterusnya kita lihat pula struktur respirasi yang ketiga iaitu trakea. Sistem respirasi serangga ialah sistem trakea yang terdiri daripada tiub udara yang dikenali sebagai trakea. Udara masuk dan keluar dari trakea melalui melalui liang pernafasan yang dikenali sebagai spiracle. Pembukaan dan penutupan spiracle dikawal oleh injap yang membenarkan udara keluar dan masuk ke dalam badan serangga. Pelajar boleh lihat rajah ini. Trakea terbahagi kepada cabang-cabang halus yang dikenali sebagai trakeo. Trakeo mempunyai dinding yang nipis dan lembap untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Bilangan trakeo yang banyak juga menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas melalui resapan terus ke sel. Sesetengah serangga seperti belalang mempunyai kantong udara dalam sistem trakeanya. Kantong ini diisi dengan udara untuk meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi antara tisu dengan persekitaran dalam aktiviti cergas. Pelajar perlu tahu bahawa sistem peredaran serangga tidak terlibat dalam mekanisme respirasi serangga sebab sel badan serangga mempunyai hubungan terus dengan permukaan respirasi, iaitu oksigen yang masuk ke dalam trakeol terus meresap ke dalam sel.
manakala karbon dioksida meresap keluar dari sel terus ke dalam trakeo. Dan pelajar juga perlu ingat 3 ciri yang sangat penting untuk pertukaran gas yang cekap dalam sistem respirasi, iaitu permukaan dinding yang sentiasa lembap, dinding yang nipis setebal 1 sel dan luas permukaan yang besar. Seterusnya, kita akan bincangkan adaptasi dan keupayaan sistem respirasi dalam 3 keadaan yang berbeza. Keadaan yang pertama, pada altitude yang berbeza, iaitu contoh, kita ambil contoh di dasar lautan dan di kawasan pergunungan. Yang kedua, aktiviti sukan dan gaya hidup seperti atlet dan perenang. Yang ketiga, penyakit, contoh pesakit anemia dan sel sabit. Seterusnya, baiklah, kita lihat situasi yang pertama, iaitu altitude yang berbeza. Contoh di dasar lautan dan di kawasan pergunungan. Di kawasan pergunungan, altitude yang tinggi menyebabkan tekanan atmosfera menjadi rendah. Hal ini akan menyebabkan kawasan pergunungan mempunyai kurang oksigen. Oleh itu, seseorang yang akan bernafas dengan lebih cepat untuk mendapatkan lebih banyak oksigen untuk menampung keperluan respirasi. Di dasar lautan pula, semakin bertambah kedalaman laut, semakin tinggi tekanan air yang bertindak ke atas sistem respirasi seseorang. Ini menyebabkan kesukaran untuk menarik dan menghembus nafas. Jadi, seorang penyelam perlu menggunakan tangki udara yang dimampatkan untuk bantuan pernafasan. Kita lihat pula situasi yang kedua, iaitu aktiviti sukan dan gaya hidup. Kita ambil contoh seorang atlet dan pekerja pejabat. Bagi mereka ini, kadar respirasi sel otot akan bertambah. Oleh itu, penggunaan oksigen dan penghasilan karbon dioksida turut bertambah. Otak mengesan kepekatan karbon dalam darah yang ditambah dan bergerak balas dengan menambahkan kadar pernafasan. Oleh sebab pernafasan dan isi padu udara yang disedut akan dihembus bertambah, kadar pertukaran gas di dalam badan akan meningkat. Otak juga bergerak balas untuk menambahkan kadar denyutan jantung dan mengepamkan lebih banyak darah melalui peparu. Oleh itu, lebih banyak oksihemoglobin dalam darah dihantar ke sel otot dan lebih banyak karbon dioksida disingkir keluar dari sel otot. Untuk situasi kedua, seorang yang bekerja di pejabat. Bagi orang yang bekerja di pejabat tidak melakukan aktiviti cergas, penggunaan tenaga yang kurang akan menyebabkan respirasi otot tidak berlaku dengan banyak. Oleh itu, kadar pernafasan dan isi padu udara yang disedut dan dihembus adalah sedikit. Jadi, kadar pertukaran gas di dalam badan juga akan berkurang. Oleh itu, kadar denyutan jantung juga adalah perlahan. Baiklah, kita lihat situasi yang ketiga, iaitu penyakit. Contoh, kita ambil pesakit anemia dan sel sabit. Penyakit anemia dan sel sabit adalah penyakit yang diwarisi. Dalam rajah
ini, kita dapat lihat bentuk sel darah merah orang yang sihat adalah normal dan bentuk sel darah merah bagi pesakit anemia pula dan bagi pesakit anemia dan sel sabit adalah tidak normal. Bagi orang yang sihat, peredaran darahnya normal dan pergerakan yang lancar. Manakala bagi pesakit anemia pula, peredaran darahnya tersekat dan perjalanan darahnya tidak lancar. Ini akan menyebabkan pesakit menjadi cepat letih. Baiklah pelajar sekalian, kita perlu menyedari bahawa senaman dan pemilihan gaya hidup yang sihat adalah penting untuk sistem respirasi. Apabila kita bersenam, kadar respirasi kita akan bertambah. Oleh itu, kesihatan sistem respirasi kita dapat dikekalkan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah, di akhir pembelajaran, pelajar dapat memahami sistem respirasi beradaptasi dalam 3 respirasi dan 3 keadaan yang berbeza. Baiklah pelajar sekalian, setakat ini saja pembelajaran kita untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Bye.